Okay, so Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okay, so hari ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Okay, so hari ni cikgu ada satu topik baru iaitu bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okay, so makna kata apa yang kita belajar daripada 9.1 sampailah sekarang, kita akan combine lah. Kita akan combine dalam satu soalan. Maksudnya dia akan tanyalah apa-apa yang kita belajar daripada satu, soalan dua, soalan tiga. So dia akan combine. Dan kita macam mana kita nak jawab soalan tu nanti. Okay, so cuba tengok kita punya standard pembelajaran kita hari ni. Okay, so dah lama pun kita nak menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus. So standard pembelajaran kita hari ni ataupun objektif kita hari ni, kita nak selesaikanlah masalah-masalah yang melibatkan garis lurus. Mungkin dia suruh cari gradient, dia suruh jadi M, dia suruh cari y-intercept. Okay, lepas tu dia suruh cari persamaan. So kita akan gabunglah apa yang kita belajar selama ni dalam chapter 9 dalam satu topik yang kecil ni. Okay, so cikgu nak remind kamu balik. Okay, so persamaan garis lurus kita ialah y equal to mx plus c. Okay, so y ni apa? Y ni koordinat y, m ni kecerunan. Okay, kecerunan ataupun gradient. Okay, x ni nilai x lah. C ni ialah y-intercept ataupun pintasan y. Okay, so ini apa yang kita belajar memang daripada mula-mula sampailah hari ni pun cikgu still ulang kan. Y equal to mx plus c, y equal to mx plus c. So cikgu harap benda ni kamu boleh faham lah dan tak ada yang masih confused lagi sebab kita dah sekarang ni subtopik yang terakhir dah. Okay, so cuba kita tengok contoh. Okay, so dia bagi soalan lebih kurang macam ni lah. Ni soalan aras tinggi jugalah sebab dia macam soalan kebat kan. Okay, so cuba tengok contoh 17. Okay, macam mana kita nak selesaikan dia? Okay, rajah di bawah menunjukkan segi empat selari PQRS. So PQRS dia selari kan? Okay, so makna kata sisi ni sama dengan sisi ni. Dan sisi ni sama dengan sisi ni. Sebab dia pun selari, so dia akan sama lah. Yang ni bertentangan dengan dia sama, sini pun bertentangan dengan dia sama. So PQ sama dengan SR, lepas tu PS sama dengan RQ. Okay, dan dia kata diberi bahawa kecerunan SR ialah 1/2. Okay, so MSR, so kamu tulis kat sini MSR sama dengan 1/2. Okay, dan dia kata pintasan Y garis lurus PS. PS, so pintasan Y ialah negatif 4. So dekat sini kan, nampak tak ada pintasan Y. Sini Y, so pintasan Y kat sini. Dia kata negatif 4. So maka koordinat T ni kita dah dapat dah. 0, negatif 4. Kenapa cikgu kata 0? Sebab dia berada di atas paksi Y kan. So bila berada di atas paksi Y, so nilai X dia 0 lah. Sebab tu kita dapat koordinat T ni, automatik kita dapat nilai koordinat T 0, negatif 4. Okay, so cuba tengok. Soalan A kita, tentukan nilai H. Okay, so sekarang kita nak cari nilai H. Nilai H kat mana? Okay, so nilai H dekat sini. Nampak tak? Q, sini, O, 0, H. So kita nak cari nilai H. Macam mana kita nak cari nilai H? Okay, so tengok ni. PQ, SR. Nampak tak mereka ni selari kan? Bila mereka selari, okay, imbas kembali balik. Bila garis lurus selari, okay. So cikgu harap kamu tak lupa lah kan. So garis lurus selari, kan, kita akan dapat M, mereka akan sama. So dekat sini MSR. Okay, so MSR sama dengan MPQ. Okay, so mereka punya kecerunan ni akan sama lah. Kalau lah MSR ni 1/2, okay, maka MPQ pun akan jadi 1/2. Okay, so mereka punya kecerunan akan sama. Okay, so sekarang ni kita ada 2 titik. So kita nak cari nilai H ni berapa. So koordinat lah kan. Kita dah dapat dah info kecerunan, info M dia. So MPQ sama dengan 1/2. Sebab apa dia sebab apa dia sama? Sebab mereka ni garis lurus yang selari. Sebab apa dia selari? Sebab soalan bagi tahu. Segi 4 ni selari. So PQ akan selari dengan SR. Okay, so kita dapat MPQ sama dengan 1/2. So sekarang macam kita nak cari nilai Q. Okay, so kamu ingat tak lagi formula ataupun rumus M sama dengan
Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. So, kita ada koordinat kan. So, kamu gantikan sahaja. Nampak tak ni? Y2. So, katakanlah cikgu namakan kat sini X1, sini Y2, Y1. So, sini X2, sini Y2. Okay, so ambil, masukkan sahaja dan gantikan dalam rumus ni. So, X2 kita H. Okay, H. Tolak Y1 kita ada 6. So, H tolak 6 bahagi X2 kosong. Tolak X1 4. So, tolak 4. Sama dengan M kita dah ada nilai kan? Sebab MPQ kita 1/2. Okay, so kita selesaikan dia punya persamaan ini dan kita cari nilai H. Okay, so daripada sini, okay, kita akan dapat, okay, cikgu tunjuk kat page sebelah lah. Okay, so 1/2 sama dengan H tolak 6 bahagi kosong tolak 4. Betul tak? Kosong tolak 4. Betul tak? Okay, betul. Okay, so kita akan selesaikan untuk nak cari nilai H. Macam kita nak cari nilai H. Okay, so 1/2 sama dengan H tolak 6 sama lagi. So, kosong tolak 4 dapat kosong tambah 4. Kan? Sebab tolak jadi positif. So, H tolak 6 sama bahagi kosong tambah 4 dapat 4. 1/2. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai H. Kita akan kekalkan H. Yang selain pada H kita akan ubah lah. Okay, so dekat sini ada 4. Kita akan bawa 4 ni ke atas. So, bila ke atas ni kan bahagi, dia akan jadi darab. So, dekat sini kamu akan dapat 1/2 darab dengan 4 sama dengan H/6. Okay, so ni boleh kecilkan 1, 2. Sebab 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2 dapat 2. So, 1 darab 2 dapat 2 sama dengan H tolak 6. Okay, so nak cari nilai H. Kekalkan H. Sebab yang selain daripada H akan bawa ke kiri. Okay, so cikgu nak elakkan kamu untuk bawa H ni. Sebab nanti kamu akan careless. So, cikgu harap sangat yang kalau H tu dah positif, biarkan dia. Jangan kacau dia. Ubah yang selain daripada H ni. Kalau lah sini negatif H, tak apalah kamu ubah dulu. Tapi ni kat sini kita dah dapat H yang cantik dah. So, kita ubah selain daripada H tu. Sebab kalau kamu ubah H juga, kamu akan buat mistake kat sini. Kamu akan buat careless mistake kat sini. Kamu akan tinggal dia punya negatif lah, apalah nanti. So, better kamu ubah yang negatif 6 ni bawa ke sini. So, bila ubah negatif 6, kamu akan dapat 2 tambah 6 sama dengan H. So, 2 tambah 6 dapat 8 sama dengan H. So, tulis balik saja H sama dengan 8. Macam ni pun dah tak apa, macam ni lagi cantik. So, kita akan dapat nilai H sama dengan 8. Okay. So, koordinat Q kita 0, 8 lah. Kat sini. Okay, so kita dah settle untuk nilai H. Okay, so sekarang ni kita pergi untuk soalan nombor 2. Kita nak cari persamaan garis lurus PS. Okay, so mana PS? PS dekat sini. Kita nak cari persamaan dia. So, macam ni kita nak cari persamaan dia. Okay, so sekarang ni kita ada 2 titik lah kan. Titik P negatif 46. Lepas tu kita ada titik T 04. 0 negatif 4. So, 0 negatif 4 ni mana daripada maklumat ni. Okay, tadi kan cikgu dah cerita. So, kita dapat 2 titik. So, macam mana kita nak buat? Okay, sama juga. Imbas kembali balik apa yang kita belajar hari tu. Okay, so kalaulah kita nak cari persamaan PS kan. Okay, so ni untuk soalan B. Okay, so kita nak cari persamaan PS. So, kita ada 2 titik kan. Okay, kita ada titik T. Okay, titik T dan titik P. Okay, so titik T kita ialah 0, negatif 4. Titik P, cikgu ada tadi, negatif 4 dan 6. Okay, so kita ada 2 titik, kita kena cari dia punya kecerunan dulu. So, cari kecerunan dia dulu. Ataupun M. Okay, so macam mana kita nak cari kecerunan dia? Kamu akan guna rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so Y2, berapa Y2? Okay, katakanlah ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, so ambil 6.
tolak 4. Okay. So, bahagi dengan alamak. Okay, so nak 6 tolak 4. Lepas tu ada pula X2, so negatif 4 tolak dengan kosong. Okay, so 6 tolak 4 dapat 10. Sebab 6 jadi tambah 6 tolak jadi tambah. So 6 tambah 4 jadi 10 bahagi negatif 4 tolak kosong dapat negatif 4. Okay, so kamu dapat macam ni, then kecilkan sajalah. So negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2, 10 bahagi 2 dapat 5. So dapat negatif 5 per 2. So M kamu tadi dapat negatif 5 per 2. So sekarang ni kita nak bina persamaan PS. So apa lagi maklumat yang kita kena ada? Kita kena cari nilai C. C dia berapa? So macam mana kita nak cari nilai C? Kita akan guna persamaan Y sama dengan MX plus C. Okay. So daripada sini kita dah dapat dah kan? Kita dah dapat maklumat dekat sini kan? C dia kita dah dapat dah maklumat ni. Sebab maklumat dia kata C dia, nampak tak pintasan dia negatif 4. So automatik C dia kamu akan dapat negatif 4 lah. Dia sama kan sebab dia berada di atas ni. So automatik kita akan dapat C dia negatif 4 dan M dia negatif 5 per 2. So daripada sini kita dah boleh bina persamaan PS. So Y sama dengan MX plus C. Okay, so M dia gantikan saja. M dia negatif 5 per 2. Okay, so X turunkan. So C kita dapat negatif 4. Okay, kalau kamu nak cari pun boleh juga nak masukkan nilai T dan P. Tapi dah memandangkan soalan dah bagi pintasan Y untuk garis lurus PS ni. So tak payah susah cari. So just tulis macam ni saja. Okay, so dapatlah Y sama dengan negatif 5 per 2 X tolak 4 untuk persamaan garis lurus PS. Okay. Okay, so kita dah selesai A, kita dah selesai B dan kita sekarang nak sambung untuk C pula. Okay, soalan C dia tanya apa? Pintasan X bagi garis lurus PS. Okay, so tengok PS dekat mana? PS. Okay, so sekarang ni dia nak cari pintasan X ni dekat sini. Dia nak cari yang ni, nilai dia berapa? Okay, so macam mana kita nak cari? Okay. Kat sini cikgu ada dua cara. Okay, so first kali cikgu nak tunjuk kamu cara yang pertama lah kan. Okay, so cara yang pertama kat sini. Okay. Tadi kita dah dapat dah kan persamaan dia. Persamaan PS kita dah dapat. Y sama dengan negatif 5 per 2X tolak 4. Okay, so bila dia nak cari pintasan X, kita akan substitute ataupun gantikan Y kosong. Sebab kita nak cari nilai X, kita akan buat Y kosong. Okay, so macam ni kita nak cari, just masukkan saja Y kosong. So, kosong sama dengan negatif 5 per 2X tolak dengan 4. Okay, so kita nak cari nilai X kan? So, negatif 4 ni bawa ke sini, dia akan jadi 4. Sebab negatif 4 ni negatif, sebab ke kiri dia akan jadi positif 4. So, sama dengan negatif 5 per 2X. Okay, so nak cari X, 4 darab 2. So, 2 ni nak naik atas. Sebab dia bahagi naik atas, dia akan jadi 4 darab 2. Sama dengan negatif 5X. Okay, so nak cari nilai X, 4 kali 2 dapat 8. Okay, negatif 5X. So, nak cari nilai X, negatif 5 ni bawa turun ke bawah. So, dia darabkan, dia akan jadi bahagi. So, negatif 8 per 5. Sama dengan X. So, maka pintasan X, okay, pintasan X sama dengan negatif 8 per 5. Okay, so ini cara yang pertama. Okay, kamu boleh juga cara yang kedua. Ni extra saja. Kalau kamu nak belajar lagi. Ni extra info. Okay, so cara yang kedua, kita boleh guna macam ni juga. Okay. Ingat tak lagi rumus M sama dengan negatif Y intercept ataupun pintasan Y bahagi X intercept ataupun pintasan X. So negatif Y intercept bahagi X intercept. So kita boleh masukkan saja sebab kita dah dapat nilai M kan. Tadi kan kita dah kira nilai M.
Ni kita dah kira nilai M kat sini. So, kamu just gantikan saja. So, gantikan negatif 5/2 sama dengan y-intercept pun kita dah tahu dah tadi. Okay, sebab soalan dah bagi. Y-intercept kita dapat negatif. So, formula dia negatif. So, negatif 4. So, kat sini hati-hati bahagi dengan x-intercept. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai x-intercept kan? Okay, so sebelum tu kita just kembangkan dulu apa yang kita boleh selesaikan. So, negatif 5/2, negatif darab negatif, positif 4. So, 4 bahagi x-intercept. Okay, so sekarang ni kita nak cari nilai x-intercept. So, kita akan bawa naik atas. So, dia akan jadi negatif 5/2 darab dengan x-intercept. Okay. So, sama dengan 4. So, kita nak cari x-intercept, maka okay, so x-intercept sama dengan 4 bahagi dengan negatif 5/2. So, kamu akan dapat jawapan yang sama jugalah. Negatif 8/5. Okay, so ni x-intercept. Okay, so yang ni boleh guna kalau kita ada info y-intercept. Kalau tak ada y-intercept, kita tak boleh gunalah formula ni. Tapi kalau ada y-intercept, kita boleh guna. Okay, so ini cara yang kedua lah. So, ikutlah kamu nak guna yang mana. Kalau ni cara yang pertama. Okay, cara yang pertama, just gantikan saja. Kalau pintasan x, gantikan y kosong. Kalau dia kata pintasan y, gantikan x kosong. Okay, so itu untuk contoh 17. So, kita dah selesaikan A, B dan C. So, kalau kamu ada soalan nak tanya, boleh tanya cikgu dalam kelas. Okay. So, thank you.